A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat sejahtera kepada semua penonton pembentangan kami pada kali ini dan terutamanya kepada pensyarah yang kami kasihi, iaitu Ustaz Iswandi. Pada kali ini saya sebagai pembentang pertama yang diberi nama sebagai Nur Syahadah binti Muhammad Azman dengan nombor matrik 419-2002-401 akan memulakan pembentangan kumpulan kami pada kali ini yang bertajuk Perbezaan Takaful dan juga Insurans di Malaysia. Pada permulaannya, saya ingin menerangkan apakah abstrak kajian kami pada kali ini. Kita pergi pada tajuk dulu. Tajuk kajian kami pada kali ini seperti yang telah saya sebutkan tadi adalah mengenai perbezaan takaful dan juga insurans di Malaysia. Dan dalam kajian kami ini, kami juga akan menceritakan apakah perbezaan-perbezaan ketara antara takaful dan juga insurans itu sendiri daripada segi definisinya, jenis-jenisnya, prinsip-prinsipnya dan juga ciri-ciri yang membezakan antara kedua perkara tersebut. Kami harapkan melalui kajian ini, kami sebagai para pengkaji akan dapat mampu untuk membantu para pembaca supaya membezakan antara kedua perkara ini, iaitu takaful dan juga insurans yang selama ini dianggap lebih kurang sama oleh kebanyakan penduduk di dunia, khususnya di Malaysia. Tujuan utama kajian kami pada kali ini sebenarnya adalah kami ingin membuka mata masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, agar mereka ini dapat membezakan sendiri konsep takaful dan juga insurans agar kekeliruan dapat dihapuskan daripada mentaliti mereka. Dan tidak lupakan juga dalam kajian ini kami akan mengemukakan serba sedikit syarikat-syarikat yang menawarkan pakej-pakej takaful dan juga insurans. Tambahan lagi, kami sebagai para pengkaji juga akan mengemukakan sedikit kajian literatur dan seterusnya meringkaskan apa sahaja yang kami perolehi daripada kajian-kajian sebelum ini yang sememangnya berkaitan dengan tajuk kami pada kali ini, iaitu perbezaan antara takaful dan juga insurans di Malaysia. Dan tidak dilupakan juga kami sebagai para pengkaji akan menerangkan dengan lebih mendalam lagi mengenai sebab-sebab yang menjadikan mengapakah konsep takaful itu lebih patuh syariah berbanding dengan insurans. Dan akhir sekali, para pengkaji juga akan memberikan serba sedikit pandangan Islam terhadap kedua-dua perkara tersebut, iaitu takaful dan juga insurans, serta mengemukakan dalil-dalil yang berkaitan dengannya, insya-Allah. Seterusnya kita pergi kepada penghargaan kajian kami pada kali ini. Pertama-tamanya kami ingin bersyukur ke hadirat ilahi atas limpah dan juga kurnianya dapat kami menyiapkan kajian kami pada kali ini yang bertajuk Perbezaan Takaful dan juga Insurans di Malaysia. Dan tidak lupakan juga kepada pihak-pihak yang bekerjasama secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu kami menghasilkan kajian ini. Kami juga berbesar hati ingin, iaitu Ustaz Iswandi Harahap bin Burhanuddin selaku pensyarah untuk subjek ekonomi Islam ini, kerana sudi memberikan tunjuk ajar yang padu dan juga banyak membantu para pengkaji dalam menyiapkan kajian ini. Seterusnya kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua ibu bapa para pengkaji yang sering memberikan sokongan kepada kami sampai kami mampu untuk menghasilkan kajian ini dengan jayanya. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada adik-beradik pengkaji sendiri yang turut menyumbangkan pelbagai jenis idea dalam menyiapkan kajian kami pada kali ini. Akhir sekali, tidak lupakan juga kepada rakan-rakan seperjuangan satu kumpulan amat dikasihi kerana bersama-sama telah berkorban masa dan tenaga dan berhempas pulas untuk menyiapkan kajian ini yang bertajuk Perbezaan Takaful dan juga Insurans di Malaysia. Seterusnya kita pergi kepada objektif kajian kami pada kali ini, iaitu objektif yang pertama adalah untuk mengetahui dengan lebih mendalam mengenai takaful dan juga insurans. Yang kedua adalah meneliti perbezaan antara takaful dan juga insurans. Dan yang ketiga pula adalah untuk mengkaji perbezaan antara takaful dan juga insurans daripada perspektif Islam. Seterusnya kita bergerak kepada permasalahan kajian kami pada kali ini. Permasalahan yang pertama adalah terdapat sesetengah Muslim yang tidak sedar bahawa konsep takaful itu adalah lebih patuh syariah daripada insurans itu sendiri. Dan permasalahan kedua pula adalah kebanyakan Muslim beranggapan bahawa takaful juga insurans itu adalah perkara yang sama tanpa menyedari ada beberapa perkara penting yang telah membezakan antara kedua perkara tersebut. Seterusnya, permasalahan yang ketiga pula adalah wujud beberapa golongan Muslim yang lebih terdorong untuk mengambil insurans berbanding takaful bagi melindungi dirinya, kurang daripada kurangnya pengetahuan dalam diri mereka sendiri dan juga info-info yang mendalam
mengenai kedua-dua perkara tersebut, yakni takaful dan juga insurans. Seterusnya, permasalahan yang keempat pula adalah sesetengah Muslim ini kurang mengetahui mengenai ejen-ejen ataupun syarikat yang menawarkan perkhidmatan takaful dan juga insurans di Malaysia. Dan permasalahan yang terakhir pula adalah wujud beberapa golongan masyarakat Muslim yang tidak mengetahui bahawa sememangnya terdapat beberapa pandangan daripada perspektif Islam mengenai takaful ini. Okay, seterusnya kita pergi kepada kepentingan kajian pada kali ini. Okay, kepentingan yang pertama adalah kajian kami pada kali ini iaitu perbezaan antara takaful dan juga insurans di Malaysia adalah sangat penting kerana setakat ini belum pernah ada kajian yang khusus mengenai tajuk ini dan juga mendalam serta membahaskan kedua-dua perkara ini secara terperinci daripada segi definisinya, ciri-cirinya, dan perkara ini juga akan dapat membuka mata masyarakat agar mereka lebih sedar mengenai kedua-dua isu ini. Seterusnya, kepentingan yang kedua pula adalah kajian kami pada kali ini adalah sangat istimewa kerana sememangnya sukar untuk menemui kajian yang berani untuk mengupas isu yang agak hangat di Malaysia ini, iaitu takaful dan juga insurans. Kerana kami pada kali ini telah lantang bersuara untuk menyatakan perbezaan antara takaful dan juga insurans dan memperkatakan fakta-fakta yang mengatakan bahawa takaful itu adalah lebih baik dan juga lebih patuh syariah daripada insurans. Dan seterusnya, kami harapkan dengan kajian kami pada kali ini akan dapat mengurangkan risiko individu Muslim untuk mengambil insurans yang sememangnya banyak mempunyai unsur-unsur yang tidak mengikut syariah Islam seperti mana takaful itu sendiri. Seterusnya, kita pergi kepada sumbangan kajian kami pada kali ini iaitu yang bertajuk perbezaan antara takaful dan juga insurans di Malaysia. Kajian kami pada kali ini sememangnya memberikan sumbangan yang agak besar dan juga dianggap penting kepada beberapa pihak dan juga masyarakat, serta tidak lupakan juga kepada para pelajar Universiti Selangor itu sendiri. Hal ini kerana seperti yang kita ketahui, kebanyakan masyarakat kini khususnya individu Muslim beranggapan bahawa konsep takaful dan juga insurans itu adalah sama, hanya nama yang membezakan kedua-dua perkara tersebut. Dan dalam masa yang sama hanya syarikat yang menawarkan pelan-pelan yang berbeza. Justru dengan adanya kajian kami pada kali ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan juga orang-orang yang sepatutnya terlibat dalam membezakan kedua perkara ini dan dapat memilih takaful berbanding pada insurans. Hal ini kerana takaful ini juga agak penting kepada setiap individu, khususnya Muslim, sebagai perlindungan diri sendiri, keluarga dan sebagainya. Sekian daripada saya, pembentang pertama. Saya akan berikan pembentangan kepada pembentang yang kedua. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan meneruskan pengenalan untuk kajian ini. Setiap individu perlu menentukan mana-mana pelan insurans di luar sana buat diri sendiri dan keluarga dengan cermat dan tepat agar ia dapat memberi perlindungan pada masa hadapan yang terbaik dan sesuai dengan pengurusan kewangan setiap individu. Walau bagaimanapun, kadang-kala terdapat individu yang kurang mengetahui tentang istilah-istilah insurans yang mengelirukan, terutama jika ia bukan di dalam bahasa Melayu, seperti sesetengah istilah takaful yang terbentuk atau diambil dari perkataan ataupun bahasa Arab. Oleh sebab itu, kita sangat disarankan untuk mempelajari dan mengetahui terma dan istilah yang selalu digunakan dalam perlindungan takaful. Takaful atau insurans memainkan peranan yang sangat berharga dalam kehidupan masyarakat kita pada masa kini. Hal ini adalah kerana perkara-perkara yang tidak diduga seperti kemalangan, kerugian harta benda atau kematian boleh terjadi kepada sesiapa sahaja pada bila-bila masa sahaja dan tidak mengenal tempat. Oleh itu, pemilihan insurans atau takaful yang patuh pada syariat adalah sangat penting bagi setiap individu Muslim bagi mengelakkan terperangkap dan bergelumang dengan dosa seperti riba tanpa kita ketahui kita melakukan. Okay, baiklah. Seterusnya saya akan meneruskan dengan definisi takaful. Takaful boleh didefinisikan sebagai salah satu konsep insurans yang berdasarkan ataupun yang bersandarkan hukum syariat ataupun lebih dikenali sebagai muamalat Islam yang terdiri daripada hukum hakam syariah. Sistem seperti takaful ini sebenarnya telah diamalkan lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Dalam sistem takaful terdapat teras yang diterapkan ilmu, iaitu konsep kerjasama
tanggungjawab, jaminan, perlindungan dan saling bantu dalam keluarga para pesertanya. Okay, seterusnya, definisi yang saya nyatakan tadi di backup ataupun disandarkan kepada dalil-dalil yang pertama, iaitu dalil bekerjasama dan tolong menolonglah kamu dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan kebaikan sesama makhluk dan takwa kepada Allah. Janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa, maksiat dan perkara yang dibenci oleh Allah dan permusuhan sesama makhluk. Okay? Allah akan sentiasa memberi pertolongan kepada hamba-Nya selagi mereka saling membantu antara satu sama lain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Dalil yang kedua ialah dalil kebertanggungjawatan. Ibarat hubungan dan perasaan orang-orang beriman sesama mereka adalah seperti jasad. Apabila salah satu daripadanya ditimpa kesusahan, maka seluruh anggota yang lain juga akan merasainya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini memberitahu bahawa seorang Muslim mestilah susah dan senang bersama-sama agar sentiasa berada dalam rahmat Allah. Bermaksud, contohnya kalau kita sakit gigi, tetapi satu badan kita rasa tidak keruan dan kita rasa tidak sihat, maknanya satu komponen badan sahaja telah membuatkan satu badan untuk merasa kesakitan yang sama. Dalil yang ketiga ialah dalil saling melindungi. Demi hayatku yang berada dalam kekuasaan Allah, tiada siapa yang akan masuk syurga jika beliau tidak melindungi jirannya yang berada di dalam kesusahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Berasaskan kepada dalil di atas, para ilmuwan Islam telah bersepakat bahawa usaha bersepadu perlu wujud untuk melaksanakan konsep takaful sebagai kaedah terbaik untuk memenuhi tuntutan ini. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan jenis-jenis perlindungan insurans yang berada di bawah takaful. Produk takaful yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat insurans secara amnya dibahagikan pada dua kategori, iaitu produk takaful keluarga dan produk takaful am. Takaful keluarga ataupun takaful hayat terbahagi kepada beberapa bahagian pula. Yang pertama ialah insurans nyawa. Insurans nyawa ini akan memberi perlindungan dan menanggung diri dan nyawa individu sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini seperti risiko kematian, ketidakupayaan dan kesakitan sehingga terpaksa dimasukkan ke wad atau kecemasan di hospital. Tujuan seseorang individu itu mengambil insurans nyawa di bawah takaful adalah supaya waris individu tersebut mendapat hibah dalam nilai yang banyak. Insurans kesihatan, takaful perubatan dan kesihatan boleh memberi perlindungan sekiranya seseorang individu tersebut harus membayar kos rawatan persendirian seperti kos hospital dan penjagaan kesihatan. Takaful kesihatan bukan sahaja melindungi diri individu tersebut, tetapi keluarga individu juga mendapat manfaatnya, tetapi ia berdasarkan pelan takaful yang dipilih. Jadi beza antara dua ni, insurans hayat tadi yang lebih kepada berbentuk hibah, yang mana jika berlaku kematian atau sebagainya, ahli keluarga yang menerima. Tapi untuk insurans kesihatan ni pula, yang terima manfaat ataupun terima bantuan ni adalah individu tersendiri. Yang seterusnya adalah takaful am, insurans kenderaan, insurans takaful kereta dan motosikal. Takaful am ni dia tidak melibatkan nyawa manusia lah. Takaful pihak ketiga akan melindungi diri individu daripada tuntutan pihak ketiga yang berpunca daripada kemalangan, kecurian atau kebakaran serta kerosakan harta benda pihak ketiga. Yang seterusnya adalah insurans rumah. Takaful rumah akan melindungi rumah seseorang individu daripada kerosakan dan kerugian sekiranya berlaku kebakaran, kerugian yang disebabkan banjir atau disebabkan bencana lain. Takaful isi rumah pula melindungi barangan individu, rumah individu seperti perabot, peralatan elektrik daripada kerosakan. Seterusnya dalam bab prinsip takaful,
Prinsip takaful merupakan skim insurans yang berlandaskan syariah Islam. Antara prinsip-prinsip takaful yang pertama adalah at-takaful yang bermaksud saling menjamin ataupun saling memelihara. Konsep ini mengandungi prinsip kerjasama, bantu-membantu dan tanggungjawab bersama yang menjadi asas sistem insurans Islam, di mana perkara ini menanggung risiko bersama, bermaksud peserta bersetuju untuk menanggung kerugian bersama sekiranya peserta lain mengalami risiko seperti kematian ataupun kemalangan. Perkara ini berlandaskan konsep kerjasama ataupun bantu-membantu. Erti kata lain at-ta'awun yang bermaksud saling bantu-membantu. Seterusnya, prinsip takaful yang kedua pula adalah at-tadabur yang bermaksud menderma, membuat kebajikan atau mengurniakan sesuatu dengan rendah hati untuk tujuan berbakti dan membantu antara satu sama lain. Konsep ini menjadi asas yang penting dalam konteks takaful yang selari dengan konsep at-takaful. At-tadabur ini mudah difahami dengan konsep sedekah. Perkara ini merujuk kepada konsep derma dengan ikhlas untuk menjaga kebajikan bersama. Seterusnya, digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami risiko. Perkara ini juga berlandaskan konsep kepentingan umum lebih penting daripada kepentingan peribadi. Seterusnya, prinsip takaful yang ketiga pula adalah al-mudharabah. Al-mudharabah juga dikenali sebagai al-qirat. Al-mudharabah juga boleh dikatakan sebagai suatu bentuk perkongsian untung dalam perniagaan. Konsep ini membawa antara kedua-dua pihak bersetuju dalam menjalankan perniagaan dan akhirnya perkara ini membawa keuntungan kepada mereka. Prinsip takaful yang keempat pula adalah al-wakalah, iaitu konsep yang mewakilkan seseorang untuk menyerahkan apa yang dilakukannya dan boleh dilakukan oleh orang lain dalam hidupnya. Konsep ini menjelaskan mengenai wakil dan pewakil bertujuan untuk menguruskan dan melaburkan dana mereka mengikut undang-undang, di mana perkara ini lebih kepada simpanan ataupun pelaburan. Peserta menyerahkan caruman kepada pengusaha iaitu pengendali takaful untuk membuat pelaburan. Oleh itu, pengusaha perlu memastikan pelaburan yang dibuat mengikut syariah dan kongsi keuntungan berdasarkan syarat yang telah ditetapkan. Seterusnya kita pergi kepada insurans. Insurans ini merupakan satu skim untuk memberi perlindungan kepada insured jika berlaku risiko yang boleh diinsurankan. Contohnya kita beli satu polisi insurans di mana risiko yang akan berlaku kepada kita, syarikat insurans tu akan tanggung. Seterusnya kita pergi kepada apa yang dimaksudkan dengan insurans. Insurans ni bermaksud individu yang membeli polisi insurans itulah. Contohnya kita beli insurans, maknanya kita dipanggil sebagai insured. Yang kedua, insurer, iaitu pihak yang membayar ganti rugi. Kita membayar duit insurans tu dekat dia, dan jika berlaku risiko tu maka kita panggil claim. Kita boleh claim daripada pihak insurer. Seterusnya kita pergi kepada jenis insurans. Dalam jenis insurans ni ianya terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama insurans am dan insurans hayat. Insurans am ni dikenali sebagai suatu insurans di mana ia dipanggil insurans bukan hayat. Ianya merupakan satu kontrak yang meliputi sebarang risiko selain daripada risiko kehidupan, di mana insurans ni adalah untuk melindungi harta benda yang telah diinsurankan. Seperti contoh rumah, kereta ataupun barang-barang yang berharga daripada berlakunya risiko seperti risiko kebakaran, kecurian, banjir, kemalangan
ataupun gempa bumi dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada insurans hayat, di mana insurans hayat ni ianya bermaksud insurans yang merangkumi risiko hayat ataupun ianya merangkumi nyawa seseorang. Dalam jenis insurans hayat ni, ianya memberi jaminan untuk mengimbangi dengan membayar jumlah yang ditentukan. Maksudnya seseorang membeli polisi insurans di mana jumlah dan kadar yang tertentu akan dibayar jika berlaku kematian ke atas orang yang membeli insurans tersebut dengan mengikut tempoh yang ditentukan. Insurans hayat mempunyai beberapa jenis, iaitu yang pertama hayat seumur hidup. Hayat seumur hidup ni polisi insurans ataupun insurans akan memperolehi manfaat termasuk apa-apa bonus. Ianya akan, pihak insurans akan membayarnya setelah berlaku kematian ataupun berlaku kecacatan, iaitu hilang upaya yang menyeluruh. Yang kedua adalah insurans hayat bertempoh. Insurans hayat bertempoh ni ianya menawarkan perlindungan bagi tempoh yang terhad, dan wang ataupun duit tu manfaatnya hanya dibayar setelah berlaku kematian atau sekiranya insurans tu mengalami hilang upaya yang menyeluruh ataupun kekal sepanjang tempoh polisi insurans tu. Yang ketiga, endowment. Endowment ni merupakan polisi yang menggabungkan perlindungan dan tabungan, yang mana wang daripada perlindungan dan tabungan ni akan menjadi manfaat ataupun dibayar pada akhir tempoh yang telah ditetapkan sekiranya berlaku kematian ataupun hilang upaya yang menyeluruh ataupun kekal, di mana sekiranya insurans itu masih hidup dan apabila polisi insurans itu matang, insurans akan mendapat wang matang tersebut. Jika sebaliknya, wang itu akan diberi kepada pernama. Jenis insurans kemalangan ataupun insurans kenderaan bermotor, ianya mempunyai dua bahagian. Yang pertama, insurans motor pihak ketiga ataupun dalam kebahasaan istilah yang digunakan insurans third party. Insurans ni dia melindungi insurans dari tuntutan pihak ketiga. Jenis insurans kemalangan ataupun insurans kenderaan bermotor ni dia mempunyai dua bahagian. Yang pertama, jenis insurans motor pihak ketiga ataupun kalau kebiasaannya kita panggil insurans third party. Dalam insurans ni ianya melindungi insurans dari tuntutan pihak ketiga. Seterusnya, pihak ketiga ialah pengguna jalan raya. Insurans tidak boleh menuntut ganti rugi dalam proses pihak insurans motor pihak ketiga ni. Pembeli insurans tu tidak boleh menuntut ganti rugi jika berlaku sebarang kerosakan. Yang kedua, seterusnya, premium sangat murah semua kenderaan. Dalam insurans pihak ketiga ni, insuransnya lebih murah. Yang kedua, insurans motor komprehensif ataupun kita panggil insurans first party, di mana melindungi insurans dan pihak ketiga. Dalam insurans komprehensif ni di cover insurans dan orang ketiga ataupun pihak ketiga. Premiumnya lebih mahal lah.
kenderaan yang disewa beli mesti ada polis ini. Kebanyakan kenderaan yang dibuat sewa beli mempunyai insurans komprehensif macam teksi atau bas-bas kilang. Seterusnya kita melihat kepada insurans kebakaran. Insurans kebakaran ni ianya melindungi peniaga dari risiko kebakaran, dan premium bergantung kepada beberapa jenis atau beberapa bahagian untuk melihat sama ada insurans kebakaran ni boleh diambil ataupun tak boleh diambil. Ianya melihat kepada yang pertama jenis bangunan, sama ada jenis bangunan tu mudah terbakar ataupun jenis bangunan yang dah lama. Maka jenis-jenis bangunan macam ni pihak insurans tidak dapat memberi proses penginsuranan itu. Yang kedua, kedudukan bangunan, sama ada bangunan tu strategik ataupun tidak dalam jenis-jenis bangunan yang boleh berlakunya kebakaran. Seterusnya, kegunaan bangunan. Bangunan tu digunakan untuk apa, dan sama ada bangunan tu mengikut ataupun mempunyai piawaian daripada kementerian-kementerian yang telah ditetapkan. Seterusnya, kemudahan keselamatan disediakan. Sama ada bangunan tu mempunyai sebarang kemudahan-kemudahan keselamatan yang dilengkapi seperti bilik bomba ataupun pemadam kebakaran. Ianya dilihat jika berlaku kebakaran, perkara-perkara ini dilihat sama ada ia boleh claim jika berlaku kebakaran tersebut. Yang seterusnya, tempoh lindungan. Berapa lama tahap pembelian proses insurans tu, tempoh matang sesuatu insurans. Seterusnya kita pergi kepada insurans lain, di mana insurans lain ni merangkumi kepada beberapa jenis insurans, iaitu yang pertama, insurans kecurian. Dalam proses insurans kecurian ni, pihak insurans akan melindungi dari kecurian wang ataupun harta. Kebanyakan kita tengok syarikat-syarikat besar dia akan mengambil insurans kecurian ni supaya jika berlaku risiko berlakunya kecurian dekat kedai dia, maka pihak insurans akan menanggung risiko tersebut. Yang seterusnya, insurans jaminan setia. Jaminan setia ni ianya melindungi majikan dari pekerja yang tidak amanah. Seterusnya, insurans kesihatan. Insurans kesihatan ni ianya perlindungan dari kos hospital jika berlaku risiko-risiko yang sakit ataupun ia melibatkan kepada rawatan di hospital, maka insurans kesihatan ni akan melindungi ataupun membayar kos hospital tersebut. Yang seterusnya, insurans pendidikan. Insurans pendidikan ni ianya pembiayaan belanja pendidikan anak. Syarikat insurans akan membayar sekiranya anak tu nak sambung belajar. Syarikat insurans ni akan menanggung kos-kos pendidikan tersebut. Ianya merangkumi syarat-syarat ataupun polisi yang telah dipersetujui. Seterusnya, insurans gadaian. Insurans ni untuk orang yang buat pinjaman. Dalam proses pinjaman ni, sama ada gadaian tu dibuat dalam bentuk wang
ataupun dalam bentuk tanah, grant, ataupun dalam bentuk barang-barang berharga seperti emas ataupun kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Akmal Hakim bin Cik Rosdan dengan nama matrik 4192004-381 yang akan meneruskan pembentangan bahagian insurans ini. Okay, seterusnya kita akan bergerak ke bahagian insurans marine atau penerbangan. Okay, untuk insurans penerbangan ini insurans ini memberi perlindungan kepada kapal terbang, muatan anak kapal dari risiko yang bakal terjadi kepada kapal terbang tersebut. Dan seterusnya dia diambil dalam satu penerbangan ataupun untuk satu tempoh tertentu. Dan seterusnya untuk penumpang diberikan insurans berkelompok. Okey, dan untuk insurans marine pula dia memberi perlindungan kepada kapal, muatan dan anak kapal dari risiko yang bakal berlaku. Dan seterusnya diambil untuk satu pelayaran ataupun satu tempoh tertentu. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak ke bahagian insurans hayat. Seperti yang mengetahui, insurans hayat ni adalah memberi perlindungan kepada pengambil insurans itu untuk dari sebarang risiko yang akan berlaku kepada diri mereka lah. Okey, dan seterusnya kita tengok kenapa perlu kita ambil insurans hayat ni, ataupun dengan kata lain tujuan insurans hayat ni. Okey, yang pertama, tujuan ini ialah menyediakan pendapatan kepada waris. Dan yang kedua, cara menabung untuk masa depan. Dan yang ketiga, dapat balik simpanan dan bonus pada tarikh matang. Dan yang keempat ialah dapat pemasan jika risiko berlaku. Dan yang terakhir ialah boleh buat pinjaman setelah beberapa tahun. Itu antara tujuan-tujuan bagi insurans hayat. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak kepada jenis polisi insurans hayat. Okey, dalam polisi ini dia ada dua polisi. Yang pertama insurans hayat seumur hidup dan kedua insurans endowment, iaitu dua polisi yang ada dalam insurans hayat. Okey, bagi insurans hayat seumur hidup, yang pertama premium dibayar seumur hidup atau ada had tertentu. Dan yang kedua, pembasaran dibayar kepada waris jika pengambil insurans tersebut meninggal dunia ataupun mati. Dan yang ketiga ialah jika pengambil insurans itu hilang keupayaan ataupun berada pada tahap yang kritikal, pembasaran akan diberikan. Dan seterusnya sekaligus dia akan memberikan perlindungan kepada waris kepada pengambil insurans itu. Dan kita tengok pula pada polisi yang kedua ialah insurans endowment. Okey, insurans endowment ni yang pertama, bayar premium itu dia akan diberi pada tempoh tertentu. Dan jika tiada kematian, baik wang dan atau bonus akan dapat balik kepada penerima insurans pada tarikh yang matang. Dan yang ketiga, jika mati awal, pembasaran akan dibayar pada waris. Dan insurans endowment ni juga merupakan satu cara untuk menabung. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak ke bahagian prinsip-prinsip insurans. Okey, bagi prinsip yang pertama ialah kepentingan boleh diinsurans. Okey, yang pertama, hanya boleh insuraskan nyawa ataupun harta yang akan sebabkan kerugian jika berlaku sebarang risiko. Dan yang kedua ialah tidak boleh insuraskan hak orang lain. Dan yang ketiga, untuk elakkan orang mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Itu ialah prinsip yang pertama. Dan prinsip yang kedua pula ialah penuh percaya mutlak. Dan untuk prinsip ini pula ialah insurer mesti memberikan maklumat yang benar. Dan yang kedua pula, insurer ataupun syarikat insurans itu perlulah menerangkan polisi dengan jelas. Dan yang ketiga, jika ada sebarang penipuan, maka polisi tersebut adalah terbatal. Okey, yang ketiga pula ialah indemnity, itu ataupun dengan kata lain ialah ganti rugi.
Okay, kita lihat yang pertama ialah untuk semua insurans kecuali insurans hayat dan kemalangan. Dan yang kedua ialah ganti rugi dibayar sekadar kerugian akibat risiko. Dan yang ketiga ialah bukan untuk mendapat untung daripada ganti rugi tersebut. Seterusnya untuk bahagian indemnity ni ada 3 perkara yang perlu diambil kira. Yang pertama sumbangan, yang ini jika insurans ataupun pengambil insurans tu dia mengambil insurans daripada 2 ataupun lebih daripada syarikat yang berbeza, tetapi berdasarkan polisi yang sama. Maka apabila berlaku risiko, ganti rugi dibahagi sama rata di antara syarikat insurans ni. Contohnya sekiranya ganti rugi yang dituntut oleh pengambil insurans ialah RM15,000, maka sekiranya pengambil insurans itu mengambil insurans daripada 3 syarikat yang berbeza, maka setiap syarikat akan hanya membayar RM5,000, iaitu 1/3 daripada nilai ganti rugi yang dituntut. Okey, yang seterusnya ialah subrogasi. Yang ini selepas terima ganti rugi, aset adalah milik insurer dan insurer tidak boleh lagi menuntut sebarang wang daripada insurer selepas aset tersebut diambil oleh insurer ataupun syarikat insurans tadi. Okey, yang ketiga pula ialah doktrin punca hampiran. Yang ini ganti rugi hanya dibayar jika risiko disebabkan secara langsung oleh risiko yang diinsurankan. Contohnya sekiranya terdapat lori mengalami kemalangan dan menyebabkan kerosakan kepada lori tersebut, maka syarikat insurans hanya akan membayar kerosakan yang dialami oleh lori tersebut. Akan tetapi sekiranya berlaku kecurian ke atas barang-barang yang dibawa oleh lori tersebut, maka syarikat insurans tidak akan membayar ataupun tidak akan cover kepada barang-barang ataupun kerugian yang telah dialami oleh syarikat lori tadi akibat barang-barang yang telah dicuri. Okay, saya rasa itu saja daripada kami. Saya serahkan kepada pembentangan yang seterusnya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perbezaan takaful dan insurans. Pertama, kita lihat kepada konsep yang digunakan dalam takaful dan insurans. Konsep takaful yang dipegang dalam takaful adalah berdasarkan kepada konsep tabaruk dan ta'un, iaitu sumbangan kebajikan dan saling tolong menolong sesama pencarum. Takaful mengamalkan konsep di mana semua ahli pencarum akan mencarumkan wang mereka dalam satu dana, dan kemudian apabila berlaku sesuatu musibah kepada salah seorang pencarum, maka wang pencarum tersebutlah yang akan digunakan untuk membantu mangsa. Dan itulah konsep yang digunakan dalam takaful, yang mana merupakan konsep saling tolong menolong sesama pencarum. Insurans pula mempunyai persamaan dengan konsep takaful, iaitu di mana pembeli akan membayar wang untuk mendapatkan perlindungan. Namun, terdapat perbezaan kerana insurans hanya mementingkan konsep komersial semata-mata, yang mana proses dalam insurans mereka hanya mementingkan perniagaan, yang mereka akan menjual perkhidmatan perlindungan kepada pembeli. Berbeza dengan takaful menawarkan perkhidmatan perlindungan namun berkonsepkan saling bantu-membantu di antara pencarum. Berbanding dengan insurans hanya mementingkan konsep jual beli dalam perkhidmatan mereka. Dalam insurans juga proses jual beli perlindungan, yang mana lebih banyak wang yang dibayarkan, maka akan lebih banyak keuntungan yang akan diberikan kepada pembeli. Namun jika tiada sesuatu kemalangan yang berlaku, maka akan menyebabkan risiko kepada pembeli, yang mana akan mengalami kerugian modal disebabkan tidak akan mendapatkan apa-apa manfaat daripada bayaran insurans tersebut.
Seterusnya, kita lihat perbezaan dari segi akad. Dalam takaful, akad yang digunakan ialah wakalah dan mudharabah. Wakalah ini ialah melantik atau memberikan amanah kepada seseorang untuk menjalankan tugas sebagai pemegang dana untuk menguruskan wang dana tersebut. Semua urusan dana akan diuruskan oleh pemegang dana, iaitu dipanggil sebagai operator takaful. Operator takaful akan menguruskan semua risiko mengenai wang dana tersebut serta jika mempunyai lebihan dana tersebut. Operator takaful tidak memiliki apa-apa hak terhadap wang dana tersebut serta mahupun wang lebihan dalam dana tersebut. Operator takaful hanya akan menerima ganjaran ataupun bayaran tetap yang dipanggil sebagai upah wakil kerana mereka telah menguruskan wang dana tersebut. Namun ganjaran juga akan diberikan kepada mereka sekiranya prestasi kerja mereka, cara mereka bekerja adalah sangat efektif. Serta operator takaful akan menentukan bayaran yang ditetapkan kepada peserta untuk tawaran yang mereka tawarkan. Manakala konsep mudharabah pula ialah operator takaful bertindak sebagai usahawan dan peserta pula adalah sebagai pemodal. Dalam konsep mudharabah ini adanya kontrak yang mana sebagai cara untuk mereka membahagikan wang keuntungan dan wang lebihan kepada operator dan peserta. Konsep takaful, peserta sendiri akan menanggung risiko kerugian sebagai pemodal dengan adanya syarat bahawa tiada kesilapan yang berlaku disebabkan pihak operator takaful. Jika kerugian yang berlaku adalah disebabkan operator takaful, maka operator takaful dia tak layak untuk menerima bayaran ataupun pampasan ke atas kerja mereka. Dalam kontrak ini juga akan menjelaskan bagaimana mereka akan membahagikan wang lebihan dana antara operator dan antara peserta. Namun, terdapat segelintir ulama yang menolak kerana menurutnya wang lebihan dana tersebut adalah milik peserta dan bukannya operator. Namun, sebagai salah satu cara untuk kita menghargai usaha operator takaful, sebagai ganjaran kita akan memberikan ganjaran atas pengurusan wang mereka. Insurans pula hanyalah menggunakan akad jual beli. Peserta insurans adalah pembeli dan syarikat insurans adalah penjual. Dalam konsep jual beli inilah yang menyebabkan insurans ini tidak patuh syariah disebabkan konsep perniagaan mereka mempunyai prinsip dan unsur yang tidak selari dengan syariat Islam. Dan dari situ kita dapat lihat perbezaan akad yang digunakan dalam insurans dan takaful. Akad yang digunakan adalah wakalah dan mudharabah, manakala insurans akad yang digunakan hanyalah akad jual dan beli. Disebabkan itu konsep mereka semata-mata untuk komersial. Seterusnya, kita akan lihat perbezaan dari segi prinsip. Dalam takaful bebas daripada unsur-unsur riba, gharar dan maisir. Berbeza dengan insurans yang mana perniagaan yang mereka jalankan mempunyai unsur-unsur tersebut. Kenapa dalam takaful tiada unsur tersebut? Disebabkan dalam Islam melarang untuk kita menjalankan perniagaan yang adanya unsur riba. Dalam perniagaan insurans mereka mengamalkan unsur riba. Dapat kita lihat sebagaimana contoh dalam insurans, apabila seorang pembeli membayar insurans pada setiap bulan sebanyak 100, namun pulangan yang mereka dijanjikan kepada mereka untuk menanggung risiko adalah 100,000, dan itulah yang dinamakan sebagai penambahan. Dan kebiasaannya juga syarikat insurans akan menaburkan wang-wang pembeli kepada mana-mana syarikat yang ada unsur riba. Kenapa mereka pilih syarikat yang ada unsur riba? Ianya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara banyak. Bukan sahaja keuntungan tersebut diberikan kepada pembeli, namun keuntungan tersebut adalah untuk kepentingan syarikat mereka juga.
Begitu juga dengan gharar, iaitu ketidakpastian. Allah Subhanahu Wa Taala melarang manusia untuk terlibat dengan perniagaan yang tidak jelas, seperti kita tidak ketahui apa barang yang dijual, bila akan kita gunakan perkhidmatan tersebut dan sebagainya. Dalam insurans, kita tidak mengetahui bila kita akan mendapat manfaat insurans yang kita beli, dan sebab itulah insurans mempunyai unsur gharar. Dalam takaful, kita hanya mencarungkan wang kita dalam satu dana, dan apabila musibah telah berlaku pada kita, wang dana setiap pencarung tersebutlah yang akan digunakan untuk membantu kita menanggung risiko musibah tersebut. Kalau insurans pula, kita beli perkhidmatan perlindungan tersebut. Jadi dari situ kita tidak tahu bila musibah akan terjadi, bila kita akan ditimpa kemalangan dan sebagainya lah. Dan itulah disebabkan insurans ni ada unsur gharar, dan sebabkan itu ianya tidak patuh pada syariah. Dan yang terakhir, prinsip yang terdapat dalam insurans adalah maisir. Maisir ialah judi. Islam sangat melarang umat Islam untuk bermain judi kerana tidak sah di sisi agama. Judi ini adalah di mana kita mendapat keuntungan tanpa memerlukan apa-apa usaha untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Begitu juga dalam proses insurans, di mana kita hanya perlu mengeluarkan modal yang besar untuk kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Tetapi bergantung pada nasib sama ada kita akan perolehi keuntungan ataupun tidak. Dan sebabkan itulah kita dapat lihat yang insurans ini terdapat unsur judi dalam perniagaan mereka. Dan disebabkan ketiga-tiga prinsip tersebutlah, iaitu prinsip riba, gharar dan maisir, yang menyebabkan insurans ini tidak patuh kepada syariah. Berbeza dengan takaful yang tidak terdapat prinsip-prinsip tersebut dalam perniagaan mereka. Dan yang terakhir, kita lihat kepada perbezaan keuntungan dalam takaful dan insurans. Dalam takaful, berkonsepkan keuntungan akan dikongsikan oleh operator takaful dan peserta yang berasaskan mudharabah, iaitu kontrak. Keuntungan yang mereka dapat akan dibahagikan mengikut persetujuan sumbangan oleh peserta sebagai ganjaran kepada operator takaful kerana menjalankan amanah dengan baik. Insurans pula hanya mempraktikkan unsur riba, iaitu faedah yang akan diterima oleh pembeli. Faedah inilah yang dilarang dalam Islam kerana tidak patuh dengan cara Islam yang sebenar dalam mendapatkan keuntungan. Syarikat insurans akan melaburkan wang pembeli di syarikat yang ada unsur riba untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Jadi disebabkan itu, pembeli insurans ini jika ingin mendapatkan keuntungan yang banyak untuk diri mereka, mereka hanya perlu mengeluarkan modal yang besar untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Dan dari situ kita dapat lihat cara mereka mendapatkan keuntungan, itulah yang menyebabkan adanya perbezaan antara takaful dan insurans. Dan sebabkan itu insurans ini tidak patuh syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anisa binti Abdul Rahim daripada kohort 18, dan saya pula akan menerangkan mengenai dalil Al-Quran mengenai sistem takaful. Seperti kawan-kawan saya terangkan sebelum ini, konsep takaful dia bukanlah sesuatu perkara yang kita membayar kepada syarikat takaful, tapi lebih kepada kita mencarung untuk diri kita sendiri, tambahan pula kita membantu menyumbangkan kepada orang lain yang memerlukan pertolongan. Dapat kita lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua, ada juga menyatakan, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan kepada mereka yang melakukan dosa ataupun pencerobohan. Jadi dekat sini kita dah boleh menampakkan
Walaupun dalam Al-Quran juga ada menyatakan untuk saling tolong-menolong. Jadi dekat sini kita boleh nampak sistem takaful memang merupakan sistem yang tolong-menolong antara satu sama lain. Daripada surah Al-Ma'idah ni pun kita boleh nampak sebenarnya wujudnya semangat dan sifat bertanggungjawab di antara pemegang polisi sesama pemegang polisi yang lain. Selain daripada itu, mereka juga dapat menderma, dapat menyumbangkan dan berbagi-bagi dalam setiap keuntungan. Selain daripada itu juga, mereka juga dapat manfaat dari segi rohaniah di mana mereka dapat menjalankan tanggungjawab yang telah disyariatkan di dalam Islam melalui konsep tabarru' iaitu menderma. Okey, keduanya adalah mengapa takaful lebih patuh syariah berbanding dengan insurans. Okey, dekat sini syarikat pengendali takaful merupakan pengurus dana takaful yang akan disumbangkan kepada para pemegang polisi yang lain. Jadi dekat sini, antara perkara yang wajib bagi setiap syarikat takaful perlunya untuk mereka mendedahkan kewajipan dalam bercakap benar ke atas pemegang-pemegang polisi seperti yang telah dianjurkan dalam Islam. Ini adalah kerana dari sudut syariah, ini akan membawa satu kerugian kepada sebelah pihak jika sebelah pihak lagi tidak berkata benar. Maksudnya dekat sini, kedua-dua belah pihak memainkan peranan yang sangat penting dalam percayaan. Okey? Sebagai contoh, seorang ejen takaful dah menjalankan tanggungjawab yang baik. Tetapi pemegang polisi tak bercakap benar yang dia sebenarnya ada penyakit sebelum dia ambil takaful. So dekat sini akan mendatangkan kerugian kepada ejen takaful tersebut. Dan begitu juga situasinya. Kalau ejen takaful tak menerangkan secara benar kepada pemegang polisi, maka pemegang polisi ni akan merasa kerugian. Jadi dekat sini, kedua-dua belah pihak sangat memainkan peranan yang penting. Kedua-duanya tidak mengalami kerugian. Okey, selain daripada itu, kalau ada pihak yang terjejas disebabkan kerugian, pihak yang mengalami kerugian tu boleh membatalkan kontrak. Okey, sama ada pemegang polisi yang membatalkan kontrak ataupun syarikat takaful yang membatalkan kontrak pemegang polisi. Jadi dekat sinilah kepercayaan penuh mutlak sangat penting kepada kedua-dua belah pihak. Okey, seterusnya kita pergi kepada pematuhan syariah. Okey, pematuhan syariah ni merupakan satu syarikat yang perlu memastikan setiap takaful mempunyai lesen yang sah bagi mengendalikan perniagaan takaful. Okey, sebenarnya dalam setiap syarikat takaful, semua perlu menjalankan perniagaan yang sama, syarat yang sama dan juga matlamat yang sama. Cumanya cara mereka mengendalikan perniagaan mereka itu terpulang kepada mereka secara kreativiti. Akan tetapi syarat, matlamat, tujuan perlulah sama mengikut kepada pematuhan syariah. Sebab apa? Sebab pematuhan syariah ni merupakan satu aspek yang sangat mahal selagi mana syarikat takaful tu menjalankan perniagaannya. Selain daripada itu, APKI ni bermaksud Akta Perkhidmatan Kewangan Islam akan memberi kuasa kepada Bank Negara Malaysia untuk menjalankan siasatan kalau tak ikutkan arahan ataupun undang-undang. Jadi pihak Bank Negara Malaysia ni boleh ambil tindakan kepada mana-mana syarikat yang tak ikut undang-undang yang dah ditetapkan, dan tindakan boleh diambil sama ada boleh dikenakan hukuman penjara 8 tahun ataupun didenda sekurang-kurangnya 25 juta ataupun kedua-duanya sekali. Tujuan audit pematuhan syariah ni adalah untuk mengedit mana-mana institusi takaful. Selain daripada itu, terdapat juga pihak-pihak yang perlu mengemukakan laporan-laporan berkaitan kepada Bank Negara Malaysia. Jadi dekat sini, setiap syarikat takaful perlu untuk melantik mana-mana juru-audit yang dah diluluskan oleh Bank Negara Malaysia sahaja bagi memastikan proses pengauditan tu berjalan dengan lancar dan mengikut matlamat dan undang-undang yang telah ditetapkan. Okey, kalau mereka dah melantik mana-mana pengauditan yang telah dilantik oleh Bank Negara, jadi dekat sini syarikat takaful tu perlu membayar, perlu setiap perbelanjaan dan saranan daripada juru-audit tersebut perlu ditanggung 100% daripada syarikat pengendali takaful. Kalau kita nak bandingkan sistem takaful pada zaman dulu, pada tahun 80-an, 90-an dengan sistem takaful yang kita ada sekarang ni, sebenarnya dapat kita nampak perbezaan yang sangat banyak. Sistem takaful sangat lebih cekap, lebih efisien, lebih berbaloi jika dibandingkan dengan zaman-zaman dahulu. Akhir sekali,
adalah diutamakan dan lebih penting untuk memastikan setiap urusan takbir bukan sahaja memainkan peranan dalam organisasi sahaja. Malah lebih daripada itu. Perlu untuk jaga bahagian urus takbir agar dapat menepati sepenuhnya kehendak syariah agar tak melanggar segala hukum dan syarak Islam yang telah ditetapkan. Seterusnya mengenai sistem Nama saya Rabeta Dawiyah binti Roslan. Nombor matrik 492-206-731. Seterusnya ialah dalil sistem insurans. Dalam sistem insurans ni, Allah Subhanahu Taala amat melarang hamba-Nya memakan sesuatu yang diharamkan olehnya kerana bimbang boleh menghalang doa dan ibadah seseorang hamba itu dari dimakbulkan Allah Subhanahu Taala. Sebagaimana dalam riwayat At-Tabrani, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari yang halal adalah suatu kewajipan ke atas setiap Muslim. Jadi sudah menjadi kewajipan bagi kita ni umat Islam mencari perkara yang halal dalam kehidupan seharian. Maksudnya perkara yang halal ni ia dapat membersihkan hati dan jiwa kita dan doa seseorang itu mudah dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah mengapa sistem insurans ni tidak patuh syariah. Insurans konvensional ni dia tidak dibenarkan dalam Islam, apatah lagi untuk kita mempromosikannya sebab ia dikira sebagai haram. Kerana sistem insurans konvensional ni mengandungi unsur-unsur yang tidak elok seperti perjudian, gharar dan riba. Walaupun secara umum termasuk juga insurans nyawa, insurans kereta dan insurans selain daripada insurans konvensional. Namun dalam Islam sudah jelas bahawa matlamat tidak menghalalkan cara, melainkan seseorang itu berada dalam keadaan darurat yang dibenarkan oleh syarak mengikut syarat-syarat tertentu. Maksudnya walaupun insurans konvensional ni iaitu sebagai alternatif untuk mempercepatkan untuk cepat mendapat keuntungan, tetapi tidak dibenarkan sebab mengandungi unsur-unsur yang tidak elok. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 119, maksudnya Allah telah menerangkan satu persatu kepada kamu apa yang diharamkannya atas kamu kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya. Dalam ayat di atas ni sudah jelas bahawa jika terdapat sesuatu yang haram maka perlu dielakkan. Kerana di Malaysia ni insurans konvensional bukan satu-satunya pilihan yang ada kerana terdapat alternatif lain seperti syarikat takaful, di mana syarikat takaful ini menawarkan insurans yang menepati syarak. Oleh itu, insurans konvensional ni dilihat tidak termasuk dalam perkara yang dibolehkan oleh syarak jika berada dalam keadaan terdesak ataupun darurat. Disebabkan oleh itu, insurans konvensional ni dikategorikan sebagai haram. Malah dalam Islam, umat Islam dituntut untuk mencari sesuatu yang halal. Kesimpulan, walaupun insurans dibenarkan dalam proses syariah, tetapi ia tetap bercanggah dengan Islam. Mana konsep takaful dan insurans konvensional bukan suatu perkara yang membawa kepada perbezaan yang ketara. Kerana yang ketara akan tetapi ianya perlu dilihat daripada amalan akad yang disampaikan. Ini adalah kerana akan merupakan asas mengapa takaful lebih patuh syariah berbanding dengan insurans konvensional. Dan pada era globalisasi ni membuatkan ramai rakyat Malaysia mulai sedar dengan kepentingan mempunyai perlindungan takaful untuk diri sendiri dan keluarga. Lebih-lebih lagi kita berada dalam musim
penyakit yang mudah merebak seperti COVID-19, yang mana tidak kira umur, jantina maupun pangkat juga terdedah dengan penyakit seperti ini. Akan tetapi, terdapat juga individu yang tidak menyemak dan mengenal pasti di antara perbezaan takaful dan insurans. Dan apakah hikmah yang ada di sebalik kedua-duanya? Walaupun insurans konvensional lebih murah berbanding takaful, tapi setiap individu perlu menitik beratkan syariah Islam sebelum bersetuju untuk mengambil insurans konvensional sebagai pengganti dan perlindungan diri mereka dan keluarga. Selain itu, seseorang yang mengambil takaful bukan sahaja mendapat keuntungan, malah mendapat manfaat dari segi rohani jika mereka turut meletakkan kebajikan bersama dalam menyertai takaful. Salah satunya ialah peserta takaful yang bersetuju untuk saling bertanggungjawab satu sama lain antara satu sama lain sangat dituntut dalam Islam, kerana terdapat hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu setiap orang daripada kamu adalah memikul tanggungjawab dan setiap kamu bertanggungjawab terhadap orang-orang di bawah tanggungjawab kamu. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu sahaja daripada saya.